Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, dalam hadis riwayat Hakim, yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Satu. Ni akhlak Nabi dah pesan dulu ni. Sebelum kita cerita akhlak Nabi, kita tahu baik. Tapi ni pesanan Nabi ni melibatkan akhlak kita. Jomlah, tak best lah. Jomlah, boleh happy-happy. Pergi karaoke. Karaoke ni tuan-tuan dan sekalian. Orang Korea, kau Jepun karaoke ni. Dia wujudkan pusat karaoke ni dulu di Jepun untuk orang yang ada masalah aja. Orang yang stres, dia akan pergi ke pusat karaoke, dia akan menyanyi lagu yang dia tak tahu. Lepas tu dia belasah lah. Dia tak ada agama. Banyak di Jepun ni ramai yang tak ada agama. Dia menyembah matahari pun ada. Dia melalak, konon dah release tension, dia pun balik. Itu sebab tujuan penubuhan pusat karaoke di Jepun. Tiba-tiba di Malaysia buat pertandingan karaoke. Bayanglah juara peringkat kebangsaan. Dialah yang paling stres dalam Malaysia ni. Agak macam tu lah. Jadi kalau kita tengok, pertama, terlalu banyak bersukaria. Nak suka-suka, jomlah. Tak best lah, jomlah, bersukaria. Kedua, terlalu mewah. Mewah rumah anaknya, nak lawa lagi. Pos tu, kalau tu siap dengan cukup. Dia masuk tu, parking tu berbumbung. Dah berbumbung, bertutup pula. Lepas tu gate pula terbuka tu, siap terbuka. Main batu dahsyat betul lah. Kan? Dulu mula pagar letak ya. Dulu kan masa kat kampung kan main letak je, pakai zinc je. Biar lembu tak masuk. Lepas tu pagar yang berkerawang-kerawang. Tapi siap ada tu kan, selaknya tu. Kemudian tak lama tu semi auto. Tahu semi auto? Semi auto, dia auto kita tekan dia terbuka. Semi auto kita telefon. Abah nak sampai ni, kau buka untuk pagar. Itu semi auto, faham? Kan? Auto kita tekanlah. Tak lama dia pakai niatnya. Macam tu terbuka ada macam tu. Yang tu kita gelak-gelak mana tahu. Kan? Kalau tak buka, kalau dia niat tak buka, tak pagar atau rosak, hati dia dah rosak. Macam tu je. Ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Tu pun penyakit orang dulu-dulu. Mengumpul harta, apa lagi kau nak? Heran tak heran, korang yang jaga cukai ni tengok banyak betul duit orang ni. Kau tengok kan, lah hai, banyak betul duit dia, nak buat apa lagi ni? Bisnes dia sibuk nak kembangkan lagi. Siap buat paperwork, balik kita pukul 5, pukul 6 dah balik jam, cuma sampai rumah pukul 10. Dia pukul 10 tu kat pejabat lagi, tengah sibuk buat paperwork, nak expand dia bisnes kepada Filipin, Brunei, Indonesia. Kau nak buat apa duit banyak? Tengok mata pun tak boleh angkit, nak mati pun dah rupa. Cari duit lagi. Kenapa? Macam itulah. Heran kan? Memang heran. Tapi tu penyakit orang terdahulu. Senang anak cucu besok, siapa cakap? Berapa ramai orang tinggal duit banyak lagi tahu anak berbalah berebut duit. Yang patut kau tinggalkan bukan itu, tapi akhlak. Anak ni nampak harta banyak, dia tak sibuk berebut. Yang disibuknya ke mana kita nak manfaatkan harta ni supaya ayah dapat manfaat walaupun dah ada dalam kubur. Benda tu yang patut tinggalkan. Yang disibuk kumpul, berlagu. Oh, alhamdulillah, I dah siapkan dah anak-anak I serumah seorang satu dah. Tak kisahlah tak besar, janji di rumah. Itu yang mustahak. You pun kena buat macam tu. Mampu ya mak itu, langsung anak tu dapat tanah rumah tu, dapat rumah langsung jual. Sebab dia tak nak pun rumah tu. Jadi siapa cakap jaminan? Harta tak pernah jadi jaminan sebenarnya. Yang keempat, penipuan dalam itu tanda-tanda camah nak habis tu. Yang keempat, penipuan dalam merebut harta benda dunia. Sanggup menipu untuk dapat. Berlaku tak?
berlaku pelaburan patuh syariah, skamer, itu termasuk juga perebutan nak dapat harta, menipu orang. Letak gambar Samsul Debat, bayar 300 dapat ribu-ribu, kan? Risiko yang paling minimum, tidur lena, duit masuk pelohotak tu. Membohong, letak nama, habis. Segala ustaz-ustazah dalam Malaysia ni semua kena. Ada sekali tu gambar saya, Amin Idris, Ustaz Haryanto, gambar bertiga macam tu. Mana aku nampak gambar ni? Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat Astro Oasis tu, dia editnya jadi pelaburan patuh syariah atas tu. Semua ada. Tolonglah. Berapa kali saya kata, saya dengan ini mengumumkan bahawasanya saya tidak sama sekali terlibat dan terbabit dengan pelaburan sedemikian rupa. Tak handsome, tak apa, janji kaya pun tak. Jadi nak bagi tahu, jangan pesan kat saudara mara. Tak payah tanya dah soalan. Ustaz ni betul ke ni ustaz? Betul ke ni ustaz? Memang tak. Itu pun cara dia menipu, nampak tak? Tipu harta dunia, termasuklah pergi umrah, ambil duit orang tapi orang tak pergi-pergi. Itu pun sama. Cara dia ambil duit orang, cara macam mana? Beria-ya. Oh, tolong bayar. Gila. Ada satu travel ni yang menipu orang ni, sampai kan, bayar cepat. Sebab kalau tidak, tak dapat harga ni. Seat kita tinggal sikit sangat ni. Hari-hari dia asak orang tu, cukupkan duit deposit tu dalam 5-6 ribu. Sampai 5-6 ribu, senyap tak call dah. Rupanya apa? Maaf, ada masalah. Sudahnya tangguh. Dah sampai 2-3 tahun tangguh. Rupanya ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Ada yang pergi umrah, ada yang tak dapat pergi. Tipu. Tu belum cerita sudah hanya tawaf kat KLIA tu. Yang mana ni? Kapal terbang tak sampai-sampai lagi ke? Tak, rupa kena tipu. Banyak. Tiba-tiba ada SD Travel, Samsul Debat Travel. Mana ada? Samsul Debat, ustaz tak dapat datang. Dia banyak kuliah biasalah kan. Tu tengah live tu, dekat Lembaga Asia dan Negeri. Ya kan? Tapi insya-Allah ustaz akan join kita. Tunggu kat KLIA, dengan dia tak ada. Pergi ke office dah clear, satu kursi pun tak ada. Sampai macam tu sekali menipu orang. Macam-macam cara. Yang kelima, saling memarahi, nak marah aja. Yang keenam, dengki-mendengki sehingga menzalimi satu dengan yang lain. Orang ni dengar aja naik pangkat, langsung masuk bilik bos. Bos, saya dengar bos nak bagi dia naik pangkat kan? Tak, saya tak ada dengki apa. Saya okey je. Cuma ialah kan, saya kena share jugalah. Bos kena fikirkan sebelum bagi kat dia. Sebab apa? Kita orang semua dah bincang dah. Wah, dia pula bincang. Sampai macam tu sekali, busuk hati. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Okey. Macam itulah jawapan yang saya dapat. Koma, darah tak jalan, oksigen sampai ke otak. Apa maksud dengki? Tadi masuk elok, burak-burak nampak. Tiba-tiba dah shot dah otak kau. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itulah dengki. Jadi apakah ubat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini? Maka difirmankan oleh Allah SWT yang mencipta kita dan baginda Nabi SAW, firman Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, bersatu padu, dan janganlah kamu berfirqah-firqah, janganlah kamu berpecah-pecah. Dan begitu juga Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, aku tinggalkan kalian dua perkara, yang mana seandainya kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Dan kita ni sebenarnya nak ikut Nabi sangat sampai buat tajuk ni. Kenapa? Kerana apa yang kita nak sangat dengan Nabi akhirat besok. Apa yang kita nak sangat dengan Nabi akhirat besok? Syafiqah apa? Syafaat. Oh, syafiqah pula kan? Syafaat. Kita nakkan syafaat. Syafaat ni tuan-tuan dan puan sekalian, ringkaslah secara umum Pertama, syafaat yang kita nak dapat masuk syurga tanpa hisap satu. Tak ada roadblock. Dah masuk, tak payah tanya dah. Dia ni masuk terus. Express. Kedua,
dapat keringanan di padang mahsyar. Senang je kat padang mahsyar tu, sejuk, tak teruk sangat macam orang lain. Boleh masuk syurga dah lepas tu. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secebis, sikit je keimanan kita kepada Allah dan Rasul, bergantung pada amalan kita atas dunia, ada sikit je kan. Iman kita ni kan nipis kan. Okay, siapa paling sayang Nabi dekat dalam ni? Tolong angkat tangan. Kan lama-lama fikir dia macam tu lah. Itu maksud saya tu. Dia punya nipis dia, kalau siapa paling sayang Nabi, tolong angkat saya. Dia akan berebut. Nak pergi umrah pun payah mengaku. Ceritanya lantaklah kau, aku jadi kampung sampai ujung ceramah kan, lantak. Tak, itu cakap tadi. Maknanya kalau kita tengok, yang ketiga, ada secebis keimanan. Kita dah kena seksa masuk neraka ni, tapi ada sikit keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Disebabkan itu Nabi selamatkan kita masuk, transfer, pindah masuk dalam syurga serta-merta. Tu grade dia lah, paling tinggi, kedua tertinggi, dan yang last sekali. Kalaulah yang nombor 3 tu secebis keimanan tu pun tak ada, berhentilah jadi orang. Mati lagi baik, hidup pun tak ada guna. Faham tak? Ado tak menambah, tak do tak mengurang. Jadi biarlah kita ni jadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'hum linnas, Nabi kata. Manusia yang paling baik adalah manusia memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang kita nak kan. Dan kenapa kita ni sambut Maulud ni? Kerana nak ambil iktibar, nak mengenali Nabi, dan begitu juga kita dapat memperingati Nabi, kita dapat memupuk perasaan cinta dan kasih sayang. Dan apa yang kita kena ingat, Nabi pesan dekat kita ni, dunia ni sementara, dunia yang kita kumpul untuk kita tinggalkan, tapi akhirat yang kita datang ni adalah bekal yang nak kita siapkan, sebab kita akan datang ke sana. Tu kita kena ingat. Hati-hati kan? Bila dah nampak yang kita kumpul tu banyak, duit dah mula banyak, tengok pula duit pencen dah mula ni, tengok KBSP lah apa semua dah banyak, kita dah ada simpanan tertentu, dah mula dah pasang angan-angan. Dan masa tu lah yang datang penyakit wahan, dah mula dah tak nak mati. Relax lalu. Bila tidak, biarlah dapat cuti-cuti dulu. Abang rasa abang tak lama hidup ni yang caranya batuk, abang janganlah abang, belum puas lagi menikmati cinta dan kasih sayang daripada abang. Boy, hayat dia kan, macam tu lah hayat kan. Tak sabar nak balik akhirat kalau kita dah bersedia. Jadi kalau kita tengok Nabi kita ni, memang kalau kita ni sayangkan Nabi, menyemarakkan cinta pada Nabi, pertama berpegang teguhlah dengan ajaran dan didikan Rasulullah SAW. Kedua, amalkan segala sunnah. Ketiga, sentiasa berselawat. Keempat, berusaha menyelusuri haruman sirah baginda daripada kecil hinggalah baginda wafat, meneruskan usaha dakwah. Dan kalau nak tengok apa yang boleh kita buat kalau kita sayangkan Nabi, okey, bila kita kata kita nak syafaat, cerita tadi dah terlanyang bulat akhirat nanti, sampai aja ke satu tempat tu, kita jalan, masa tu matahari jarak dia dengan kepala kita ni sejengkal. Matahari sejengkal. Bukit sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun bising lambik pasang aircon. Apa sebab kau tak on aircon ni? Kena panas. Penceramah sampai tak sejuk-sejuk lagi. Contohlah, saya tak cakap sini lah, tak kan. Jadi dia cakap macam tu. Jadi bila dia dah sebut macam tu, kita bayangkanlah kalau matahari tu sejengkal, macam mana panas dia. Kan? Macam mana panasnya. Kemudian kita lalu pula dekat satu telaga. Apa nama telaga tu? Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar ni dia segi empat. Segi empat, yang mana kalau kita nak mengelilingi ni memakan masa 1 bulan perjalanan. Kalau kita dapat seteguk jadilah air dalam telaga Al-Kausar ni. Sebab apa? Dapat seteguk air, kita tidak akan haus selama-lamanya. Tetapi nak dapat rasa toguk dekat situ, kena sodalah diri sikit.
macam mana amalan kita atas dunia, macam mana kita punya sayang kita ke Nabi, macam mana kita ingat ke Allah Ta'ala. Tengok, hisapkan diri kita. Kita pun lalu, kita pun nak minum, malaikat pun sound, kau faham? Kepala kau ada hati, kau nak tinjau jalan pandai-pandai tu. Nampak tak? Tu sebabnya jangan main-main. Masa tu semua mustahak, barulah menyesal pun tak ada guna. Tu sebabnya nak menyesal tu kemudian saya cerita. Dan kemudiannya kita jumpa satu Nabi minta tadi yang syafaat tadi. Jumpalah Nabi Adam, tolonglah aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Dah koma dia balik. Tadi kau lah elok kan. Nabi Adam jawab, nafsi sendiri tak dapat tolong kau. Jumpa Nabi Ibrahim AS, tolonglah aku wahai Nabi Ibrahim. Tak dapat dah. Jumpa Nabi Nuh, tak tolong. Tak dapat tolong dah. Tak dapat. Semua Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa jawab lain sikit. Wahai Nabi Musa, bantulah aku. Nabi Musa jawab apa? Nafsi sendiri tak dapat tolong. Tapi dia beritahu apa? Muhammad aja yang boleh tolong kau ni. Sebab dia kenal, orang boleh kenal umat Nabi Muhammad macam mana rupanya. Sebab Nabi Muhammad ni ada keistimewaan sikit. Sebenarnya kita tahu sebelum Nabi wafat kan, ada keistimewaan. Jadi bila nampak macam tu, kita pun cari lagi. Untuk makluman semua, nak jumpa dengan Nabi kita, jarak perjalanan nak jumpa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak perjalanannya 1000 tahun perjalanan akhirat. Dan bila jumpa, ringkas cerita kan, cerita kan dah tunggu 1000 tahun baru sampai cerita Nabi ni kan. Jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, jumpalah Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalau Nabi jawab, ummati, umatku, kemari, bertuahlah hidup kita. Tapi kalau Nabi jawab, kau siapa? Siapa kau ni? Aku tak kenal kau siapa. Kan? Masa itulah kita jadi manusia yang paling rugi sekali. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Kalau dah Nabi tak boleh tolong kita, tak ada siapa lagi lah boleh tolong. Dan nak dapat syafaat Nabi, ni ada 2 perkara yang kita kena buat. Pertama, Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam kita suka kat penyanyi, penyanyi tu suka kat wanita tertentu tu, dia nyanyilah, Isabella adalah, dia suka kat Isabella tu. Fiona, terciptalah irama Fiona. Zai, suka dekat Zai tu. Suzana, marilah sayang adik. Suzana pun dia suka. Apa lagi? Siti Haida. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu kan. Samsul, tak ada lagu tu. Tak ada. Lagu semua kat perempuannya. Tapi ada satu lelaki yang kita sebut namanya, iaitu caranya adalah berselawat kepada Nabi. Sebab Nabi sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengar ni, faham betul-betul ayat tu. Wahai rakyat lembaga hasil dalam negeri Malaysia, Cawangan Selangor, telah disebut, Nabi sebut, sesungguhnya manusia yang paling baik di sisi aku, manusia yang paling baik di sisi aku. Saya ulang balik sampai kau boring lah kan. Manusia yang paling baik di sisi aku, aksarhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Bukannya orang yang paling banyak menyanyi, tak apa lagu nyanyi